Yang merayap sana sini itu cari apa sebenarnya? Masuk hari ke-23, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di negara ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Namun, bilangan yang degil dan ingkar semakin meningkat. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah pada sidang akhbar harian melahirkan kebimbangan jika sikap ini tidak diubah, wabak ini sukar dibendung. Beliau berkata aktiviti pergerakan yang tidak dibenarkan termasuk kunjung-mengunjung ke rumah saudara mara dalam tempoh PKP. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kemarin mendedahkan tangkapan individu yang melanggar arahan PKP meningkat 13% atau 454 orang pada Selasa berbanding 403 pada hari Isnin, lapor bernama. Beliau memberitahu kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah COVID-19 juga meningkat kepada 23 lokasi seluruh negara. Adalah difahamkan sehingga kini 4 lokasi dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat atau PKPD, iaitu Simpang Renggam Johor dan Hulu Langat Selangor serta 3 bangunan di Kuala Lumpur Menara City One, bangunan Selangor Mansion dan Melayan Mansion. Dalam pada itu, setakat semalam, 3 negeri terus mencatat jumlah kes positif COVID-19 tertinggi, iaitu Selangor 1,078 kes, manakala Kuala Lumpur 685 kes dan Johor 496 kes. Susulan peningkatan kes ingkar PKP, Polis Diraja Malaysia mengambil langkah lebih tegas dengan mengenakan kompaun RM1,000 terhadap individu ingkar PKP bermula semalam. Setakat semalam, terdapat 156 kes baharu direkodkan, menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia ialah 4,119 kes dengan 65 kematian. Sebanyak 1 kematian jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan keseluruhan mangsa yang terkorban akibat wabak berkenaan seramai 63 orang. Menurut Nur Hisham, kes kematian ke-63 iaitu kes ke-3,794 merupakan lelaki warga negara Malaysia yang mempunyai sejarah menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi Indonesia pada 17 Mac 2020 hingga 24 Mac lalu. Kes kematian ke-63 iaitu kes 3,794 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun yang berasal daripada Perlis. Beliau mempunyai sejarah menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi Indonesia pada 17 Mac 2020 sehingga 24 Mac 2020. Pada masa itu, wabak COVID-19 sudah menular di seluruh dunia. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid berkata menjaga nyawa manusia lain dan dalam proses itu menjaga nyawa sendiri adalah antara tujuan utama syariat Islam. Setiap langkah ke arah jaga nyawa adalah tuntutan syariat Islam, ciatnya di Twitter. Dalam masa Mujahid memberi peringatan, masih ada pengkomen yang tidak tahu di mana budi pekerti dan akal mereka tetap melontarkan sindiran yang tidak masuk akal kerana benci kepada DAP. Adakah DAP yang membawa masuk COVID-19 ke Malaysia? Ternyata gelombang kedua yang dahsyat ini tiada kena-mengena dengan pelancong Cina. Malah ramai yang meninggal dunia mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling pada Sabtu 29 Februari lalu. Ramai yang tertanya-tanya bagaimana pula himpunan tabligh ini boleh dijangkiti virus COVID-19. Ramai juga yang menyalahkan dan memaki hamun pesakit yang dikenali sebagai kes ke-136 kerana berjalan ke sana sini walaupun mendapati dirinya tidak sihat. Justru apakah pengajaran yang perlu kita semua hadam? COVID-19 tidak kena bangsa dan agama. Kita sebagai warga negara yang prihatin harus mempunyai sikap yang bertanggungjawab. Perbuatan anda mungkin nampak remeh, tetapi kesannya amat besar jika anda pembawa penyakit berjangkit ini atau anda berhubung dengan pesakit ini. Jika tidak sayang nyawa sendiri, sekurang-kurangnya kasihanilah kepada kaki tangan Kementerian Kesihatan yang tidak mengeda waktu dan kepenatan demi menyelamatkan nyawa. Kasihanlah kepada penguatkuasa yang berpanas berhujan, tidak kira malam maupun siang, untuk memastikan anda duduk di rumah semasa PKP. Adakah permintaan itu terlalu berat? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.